Okay, hai semua. Okay, kali ni kita tengok ekonomi tingkatan 5 bab 1. Masih lagi dalam bab 1. Tetapi kita fokus kepada penunjuk ekonomi ya. Okay, dalam penunjuk ekonomi ada 8 perkara yang kita kena fokuskan. Okay, yang pertama iaitu indeks harga pengguna IHP. Kita kena tahu apa itu IHP. Kemudian inflasi. Okey, kemudian apa kesan inflasi itu kepada kita, kepada masyarakat? Pengangguran dan jenis pengangguran, keluaran dalam negara kasar KDNK, pertumbuhan ekonomi Malaysia dan juga sebab dan akibat pertumbuhan ekonomi. Ini 8 perkara ni yang kita akan fokuskan. Okey, perkara yang pertama iaitu indeks harga pengguna iaitu IHP. Apa itu IHP? Okey, IHP ni adalah untuk digunakan untuk mengukur perubahan harga purata sekumpulan barang dan perkhidmatan yang terpilih sahaja dalam ekonomi bagi suatu tahun berbanding dengan suatu tahun dasar. Okey. Okay, dalam IHP, indeks harga pengguna ni tujuan dia adalah untuk mengkaji. Mengkaji apa tu? Mengkaji perubahan tingkat harga umum. Nak tengok, nak kaji apa perubahan tingkat harga umum. Semakin meningkat, semakin menurun ataupun sama saja. Kemudian kos sara hidup masyarakat. Sama ada kos sara tinggi, kos sara rendah. Dan juga kenaikan tingkat harga umum iaitu inflasi. Okey, kita tengok pengiraan indeks harga pengguna. Okey. Okey, sebenarnya IHP ni dia mengukur harga purata barang dan perkhidmatan dalam suatu tempoh masa yang ditetapkan. Maksudnya dia dah tetapkan dah tempoh masa dia. Okey, contohnya dari Jun 2019 hingga Jun 2020. Contoh dia dah tetapkan. Okey. Kemudian yang kedua, pengiraan HP ni dia tak ambil semua barang dan perkhidmatan dalam pasaran. Dia tak ambil semua. Sebab dia ada barang-barang dan perkhidmatan yang terpilih. Yang terpilih dalam pengiraan IHP ni nanti kita tengok. Okey, barang-barang yang terpilih. Jadi barang-barang yang terpilih ni yang akan mewakili corak purata pembelian oleh sekumpulan penduduk. Kat situ kita dah boleh tengoklah corak purata dia. Okey, kemudian 12 kumpulan barangan utama ni okey dah ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dia dah kelaskan dah 12 kumpulan barang utama. Okey. Okey, jom kita tengok apa barang-barang kelas kumpulan barang-barang utama tu. Okey, yang pertama, makanan dan minuman bukan alkohol. Okey. Lepas tu yang kedua, restoran dan hotel. Yang ni minuman alkohol dan tembakau. Kalau minuman alkohol termasuk dalam yang ni. Kalau bukan alkohol yang pertama tadi. Okey, kemudian yang keempat, pakaian dan kasut. Yang kelima, pelbagai barangan dan perkhidmatan. Yang keenam, pendidikan. Yang ketujuh, pengangkutan. Okey, kemudian seterusnya, perkhidmatan, rekreasi dan kebudayaan. Okey, kemudian perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Dia ada satu kategori dia. Kemudian ada kategori hiasan, perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah, kesihatan dan akhir sekali yang ke-12, komunikasi. Ini adalah 12 barang-barang ataupun kumpulan barangan utama. Okey, yang PBB buat keutamaan dah. Okey, dia buat mengikut keutamaan penggunaan kepada setiap kumpulan tu. Okey. Okey, jom kita tengok contoh sebenar IHP, indeks harga pengguna ni di Malaysia. Okey, yang mana ni indeks harga pengguna Malaysia pada tahun Jun 2018. Okey, yang mana dia bagi tahu meningkat berbanding Jun 2017 sebanyak 0.8%. Okey, nampak kat sini
Okey, dia dah tulis dah 12 kumpulan utama. Yang tadi yang kita sebut tadi. Dan setiap kategori tu dia ada bagi tahu berapa dia meningkat 0.8. Okey, yang negatif kat depan ni maksudnya dia menurun. Menurun, dia punya indeks harga pengguna dia menurun 3.1%. Yang ni menurun juga 1.0%. Yang meningkat kat sini makanan dan minuman bukan alkohol, restoran dan hotel, pendidikan, pengangkutan, kesihatan, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Yang ni yang meningkat. Yang lain semua menurun. Okey, kita tengok lagi contoh. Okey, yang ni ni daripada Department of Statistics Malaysia. Okey. Yang mana indeks harga pengguna Jun 2019 pula. Okey, indeks harga pengguna dia meningkat 1.5% berbanding Jun 2018. Okey, kita tengok kat sini. Kat sini tengok, sama 12 kategori juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kategori. Okey, yang mana hanya 2 sahaja yang menurun. Dia punya indeks harga pengguna, iaitu pakaian dan kasut dan juga pengangkutan. Mungkin kat sini kan dia menurun kan. Okey. Sekarang kita tengok yang terakhir. Contoh yang terakhir iaitu daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, indeks harga pengguna April 2020. Dia menurun 2.9% berbanding April 2019. Menurun. Tadi meningkat, ni meningkat, yang ni menurun. Okey, kita tengok ni pun sama 12 kategori juga. Lepas tu kat sini ada juga kadar inflasi. Nanti kita tengok lebih detail apa itu kadar inflasi. Okey, kadar inflasi 2019 hingga 2020. Kat sini. Lepas tu sebab mungkin ada kesan daripada pandemik COVID-19 tu, jadi dia ada perubahan pembelian panik. Tapi hanya barangan terpilih sajalah. Barangan terpilih je orang nak beli kan. Tepung gandum, minyak masak, ayam. Yang ni yang meningkat banyak. Okey. Yang lain kurang. Okey, pengangkutan kurang sebab tak boleh keluar kan. Kan COVID-19 tak boleh keluar, jadi sebab tu pengangkutan dia menurun. Contoh. Okey. Okey, kemudian kita nak tengok apa dia pula? Inflasi. Pernah dengar kan perkataan inflasi? Okey, inflasi tu apa sebenarnya? Okey, inflasi ni merujuk kepada peratus perubahan tingkat harga umum pada suatu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. Kita tengok peratus perubahan tingkat harga umum. Okey. Okey, inflasi ni dia terbahagi kepada 3. Inflasi dalam ekonomi ni terbahagi pada 3 jenis punca dia. Okey, punca dia ada 3 jenis, iaitu inflasi tarikan permintaan, yang kedua inflasi tolakan kos, dan yang terakhir ialah inflasi diimport. Okey, kita akan tengok satu persatu dia punya punca-punca ni lah. Okey. Okey, punca yang pertama ialah inflasi tarikan permintaan. Okey, macam mana meningkatnya tingkat harga umum ni? Okey, kenaikan tingkat harga umum ni meningkat apabila kat sini ada permintaan kan. Permintaan. Okey. Kenaikan harga tu akan meningkat bila permintaan, permintaan masyarakat, permintaan kita semua ni terhadap barang dan perkhidmatan tu lebih daripada penawaran. Melebihi penawaran dalam pasarannya. Okey, contohnya ramai orang nak beli apa ya barang. Okey, contoh ramai orang nak beli susu kambing. Contoh, contoh. Susu kambing. Tapi dekat pasaran tak banyak keluar. Kurang penawaran dia. Tak banyak keluar. Tapi ramai orang nak. Permintaan ni banyak. Dekat situ harga akan meningkat. Kan? Sebab kurang barang tu dekat pasaran. Okey, faham?
Dia ada apabila permintaan masyarakat terhadap barang dan perkhidmatan tu lebih daripada penawaran dalam pasaran. Okey. Selalunya keadaan apa? Wujud. Okey, selalunya wujud apabila peningkatan harga berlaku semasa ekonomi berada pada tahap apa? Masa tu guna tenaga penuh dah. Okey, maksudnya masa tu syarikat ataupun firma yang keluarkan tu dia dah memang pakai ramai orang dah. Okey, ramai pekerja dah. Panggil orang ramai pekerja dah, guna tenaga penuh dah. Dan tapi sukar juga. Susah nak tambahkan tingkat pengeluaran dia dengan cepat. Kan? Jadi susah nak keluar sebab permintaan tu tinggi sangat. Okey, permintaan tu tinggi sangat. Okey, contohnya permintaan tu 1 juta. Dia dah guna ramai dah pekerja ni. Okey, jadi nak penuhi permintaan tu susahlah, lambat sikit. Okey, kena tunggu turn kan. Jadi kat situ pengeluar akan tingkatkan harga. Okey, kemudian kalau ada lebihan permintaan tu menyebabkan harga barang meningkat dalam pasaran. Sebab tu lah ada inflasi tarikan permintaan. Sebab tu lah faham tak macam mana keadaan inflasi tarikan tu berlaku. Inflasi tarikan permintaan tu berlaku. Yang pertama, permintaan tinggi daripada penawaran. Okey, syarikat tu dah firma tu dah guna tenaga penuh. Okey, dah panggil ramai dah pekerja. Okey, tapi sebab permintaan tu terlalu tinggi, jadi susah nak tambah tingkat pengeluaran dia. Sebab tu jadi inflasi tarikan permintaan. Okey, ada 2 faktor ya. Ada 2 faktor yang menyebabkan berlakunya inflasi tarikan permintaan ni. Okey. Okey, yang pertama adalah peningkatan tingkat pendapatan. Okey, peningkatan tingkat pendapatan. Okey, peningkatan tingkat pendapatan ni biasanya berlaku masa pertumbuhan ekonomi tinggi. Masa tu banyak duit kan. Pendapatan tu maksudnya masyarakat kita ni banyak duit masa tu. Okey, tingkat pendapatan. Jadi kuasa beli pun meningkat lah. Bila kita dah banyak duit, masyarakat orang semua dah banyak duit, jadi kuasa beli mereka meningkat. Jadi pengguna pun cenderung nak belanja banyak. Kan? Dah ada banyak duit, kuasa beli meningkat, jadi nak belanja banyak. Sebab itulah jumlah permintaan dalam ekonomi akan meningkat. Tu yang faktor pertama kenapa jadi tarikan permintaan ni. Okey, yang kedua pula adalah penambahan penawaran wang. Okey. Penambahan penawaran wang ni sebenarnya kesan daripada perbelanjaan kerajaan secara berlebihan. Kerajaan belanja secara berlebihan. Jadi dia pun dia suruh bank perdagangan cipta kredit. Cipta kredit dekat bank. Okey, bila banyak kredit kan, senang nak dapat pinjaman, senang nak dapat pinjaman daripada bank, nak buat kredit card semua senang. Jadi permintaan kita punya pengguna punya kuasa beli akan meningkat. Dah ada duit walaupun kredit, ada kuasa beli. Sebab itulah permintaan jumlah permintaan kat ekonomi dalam ekonomi pun akan meningkat. Okey. Ini adalah inflasi tarikan permintaan. Boleh? Okey, kita tengok punca yang kedua. Okey, iaitu inflasi tolakan kos. Okey. Kenaikan tingkat harga umum. Okey. Apabila kos pengeluaran meningkat. Kos pengeluaran meningkat. Okey. Contohnya kan, pengeluar tu dia nak keluarkan sesuatu barang tu, okey, tapi kos dia meningkat. Jadi dia akan pindahkan beban peningkatan kos pengeluaran dia tu kepada pengguna. Okey. Okey, sebabnya dia nak dapat untung, nak kekalkan margin keuntungan dia tu.
Okey, so, contohnya selalu dia dapat 50%. Okey, dia nak kekalkan 50% tu. Okey, jadi beban peningkatan kos pengeluaran ni dia akan pindahkan kepada pengguna. Macam mana dia pindahkan? Iaitu dia menaikkan harga jualan. Jadi bila dia naikkan harga jualan, tingkat harga umum dekat pasaran pun meningkat. Okey, boleh? Okey, kemudian yang ketiga adalah inflasi diimport. Okey, inflasi diimport. Okey, inflasi diimport ni, okey, kenaikan tingkat harga umum apabila harga barang yang diimport dari luar negara meningkat. Harga barang yang diimport dari luar negara meningkat. Contohnya, okey, barang siap import yang mahal dijual pada harga lebih tinggi. Okey. Jadi, bila barang siap import dijual pada harga yang lebih tinggi, dia akan meningkatkan kos pengeluaran. Okey, kos pengeluaran. Jadi, harga jualan barang dengan perkhidmatan tu dinaikkan di pasaran. Okey, boleh? Jadi, kenapa sebenarnya ada kenaikan harga? Okey, harga import ni. Kenapa? Okey, mungkin kadar inflasi tinggi dekat negara pengeksport. Okey, contohnya kita kena beli barang tu dari Amerika contoh. Okey, ataupun daripada UK. Okey, mungkin masa tu kadar inflasi dekat UK tinggi. Okey. Jadi dia kena charge dekat kita pun tinggilah. Okey. Yang kedua pula adalah kejatuhan nilai mata wang tempatan. Okey, maksudnya mata wang Malaysia, contoh tempatan kita Malaysia lah kan. Okey, kejatuhan nilai mata wang Malaysia kita jatuh. Okey, menyebabkan harga barangan import tu jadi mahal secara perbandingan. Okey, sebab mata wang kita jatuh, mata wang dia akan jadi lebih tinggi. Sebab tu kita akan nampak harga dia akan jadi lebih tinggi. Okey, boleh? Okey. Kemudian kita nak tengok kesan inflasi. Okey, cara inflasi memberi kesan terhadap pengguna. Okey, kita boleh kaji dari aspek apa? Dari aspek harga barang. Okey, kemudian dari aspek tabungan. Okey, pendapatan, pengangguran, ekspor dan juga kadar faedah. Okey. Okey, yang pertama dulu kita tengok harga barang. Okey. Harga barang. Kita beli barang ni kan. Okey. Berlaku bila tingkat harga umum barang dan perkhidmatan meningkat secara berterusan. Meningkat je kan. Okey. Dia akan menyebabkan kos sara hidup meningkat. Jadi semua barang meningkat ni. Kan? Jadi kos sara hidup kita pun meningkat. Nak beli gula mahal. Gandum mahal, semua meningkat kan. Okey. Jadi masyarakat pun menjadi kurang mampu lah. Tak mampu nak beli barang dan perkhidmatan kan. Nak memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Tak mampu. Kebajikan pengguna terjejas. Lagi-lagi dalam kalangan berpendapatan tetap ataupun penerima pencen. Sebab dia contohnya pendapatan tetap ni dia ada 2,000 tu je. 2,000 tu je. Sebelum ni 2,000 tu boleh beli banyak barang. Okey, tapi bila peningkatan harga meningkat secara berterusan, dah tak mampu dah. Kan? Okey, kemudian peningkatan harga barang dapat dikaji berdasarkan harga purata yang tersenarai dalam senarai barangan nucit oleh Jabatan Perangkaan Malaysia dalam tempoh 2014 hingga 2016. Okey, faham maksudnya kesan inflasi? Kalau harga barang meningkat jadi kos sara hidup meningkat. Jadi tak mampu nak beli barangan. Okey, kita tengok yang kedua pula, kesan inflasi terhadap tabungan. Okey. Bila tabungan ni, peningkatan harga barangan ni, okey, peningkatan harga barangan tadi akan menyebabkan
belanja penggunaan individu tu meningkat kan. Kita bila harga meningkat je, jadi kita punya belanja pun, masyarakat punya perbelanjaan akan meningkat. Jadi bila perbelanjaan meningkat, masyarakat terpaksa mengeluarkan simpanan. Dia kena keluarkan simpanan untuk tampung kos sara hidup yang meningkat. Okey, dan sekaligus berlakulah penurunan nilai mata wang yang dipegang oleh isi rumah. Okey, dia kena keluarkan simpanan dia, betul tak? Untuk kos sara hidup. Kemudian berlaku penurunan nilai mata wang yang dipegang oleh isi rumah. Jadi sebelum ni boleh simpan berapa? Gaji 2,000 boleh simpan 1,000. Tapi tak boleh simpan dah sebab kos dah tinggi, dah lebih. Jadi 2,000 tu terpaksa dihabiskan dah. Okey. Jadi isi rumah lebih cenderung untuk berbelanja daripada menabung. Dia dah tak boleh nak menabung lah kan. Dan akan menurunkan jumlah tabungan dia. Tak banyak dah tabungan dia, akan menurunkan jumlah tabungan masyarakat. Itu kesan inflasi terhadap tabungan. Boleh? Okey, kemudian kita pergi yang ketiga, kesan inflasi terhadap pendapatan pula. Okey. Okey, pendapatan benar. Pendapatan benar masyarakat menurun. Okey, dengan andaian pendapatan tunai tidak berubah. Okey, apa pendapatan benar ni? Benar ke tak benar? Okey, pendapatan benar ni adalah jumlah barang dan perkhidmatan yang dapat dibeli dengan pendapatan tunai yang diterima. Okey, contohnya 2,000 dia dapat. Berapa jumlah barang dan perkhidmatan yang dia dapat tu? Okey. Okey, jadi pendapatan benar dia menurun. Sebab pendapatan dia tetap kekal, contohnya 2,000. Okey, gaji dia 2,000 contohnya, still 2,000 kan. Cuma barang yang dia dapat tu akan sikit je kan. Sebab harga dah mahal dah. Okey, jadi kuasa beli pengguna menurun. Kerana jumlah barangan yang dapat dibeli dengan jumlah tunai yang sama kan. Sebelum ni 2,000 gaji sebelum ni, tahun lepas 2,000. Tapi tahun ni 2,000 dapat beli sikit je. Dah semakin kurang dah sebab peningkatan harga barangan. Jadi peningkatan kos sara hidup ni menyebabkan taraf hidup masyarakat pun menurun. Sebab tak mampu dah nak beli, nak dan kehendak. Okey. Kemudian kita tengok kesan inflasi terhadap pengangguran. Pengangguran. Peluang pekerjaan meningkat. Betul ke peluang pekerjaan meningkat? Okey. Kalau inflasi sederhana kalau inflasi sederhana, kalau inflasi sederhana ni dibagi kesan positif terhadap pengangguran. Okey, ingat lagi tadi, inflasi tarikan permintaan tadi kan permintaan tinggi daripada penawaran. Permintaan tu banyak sangat daripada penawaran. Jadi firma ataupun syarikat terpaksa cari ramai pekerja lah nak memenuhi, nak keluarkan barang tu. Okey. Jadi firma nak keluarkan barang banyak tu, dia akan tambah lagi guna tenaga. Sebab itulah peluang pekerjaan akan meningkat. Pengangguran pun akan turun kalau dengan inflasi sederhana. Okey, tengok kesan inflasi terhadap ekspor pula. Okey. Kalau tadi kalau pengangguran kita tengok inflasi tarikan permintaan. Okey, kalau ekspor kita tengok inflasi tolakan kos. Inflasi tolakan kos tu menyebabkan harga barang-barang produk tempatan lagi mahal kan. Okey, lagi mahal sebab kos pengeluaran dia tinggi. Jadi lagi mahal. Jadi produk tempatan yang kita nak ekspor keluar. Ekspor ni kan kita nak ekspor ke luar negara, jadi mahal. Bila barang kita jadi mahal kat luar negara, jadi kita hilang dah daya saing dekat pasaran antarabangsa sebab produk negara lain lagi murah. Jadi tak ada orang nak beli yang kita punya, betul tak? Sebab barang yang lain murah.
Jadi, permintaan barangan tempatan dekat pasaran antarabangsa akan menurun. Sebab mahal dah. Orang tak nak beli dah. Dan pendapatan negara pun akan merosot lah. Sebab pendapatan negara, dia tengok kita punya jualan kan, ekspor barang tu, kita tak dapat apa-apa keuntungan daripada tu. Jadi, pendapatan negara daripada sektor ekspor tu akan merosot. Okey, last sekali kita tengok kesan inflasi kepada kadar faedah. Kadar faedah ni yang bank kan, bank apa, kalau buat pinjaman ke apa, bank akan kenakan kadar faedah. Okey, inflasi berlaku. Inflasi berlaku apabila terlalu banyak sangat duit kejar barang. Barang sikit. Kan? Barang sikit je. Tapi duit banyak. Okey, dan nak kontrol duit banyak sangat ni. Duit banyak sangat ni nak kontrol. Jadi bank pusat dia akan arahkan institusi kewangan, bank-bank lain untuk bank pusat akan suruh tingkatkan kadar faedah. Jadi kalau orang nak buat pinjaman ke ataupun hutang-hutang peminjam ke, akan meningkat dia punya kos kan. Contohnya dia nak buat pinjaman, tinggilah dia punya kadar faedah. Okey, ataupun dia nak bayar hutang dia, faedah dia dah tinggi. Jadi peminjam akan kurang meminjam. Okey, dan penawaran wang dekat ekonomi pun akan menurun. Okey, boleh? Ni adalah kesan inflasi terhadap 6 perkara ni lah. Okey.